Saya Dr. Nazra binti Haji Sadirun, sekarang berkhidmat sebagai Ketua Penolong Pengarah Pemulihan dalam Komuniti. Okey, saya nak cerita sedikitlah tentang orang kata tu jawatan ataupun fungsi tugas saya di Ibu Jabat ni. Pertamanya adalah dari sudut menguruskanlah semua program-program pemulihan dalam komuniti. Satu yang pertama, menguruskan semua program-program pemulihan dalam komuniti yang melibatkan klien-klien pengawasan yang telah dijatuhkan perintah di bawah Seksyen 6 dalam kurungan 1B Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan. Itu yang pertama. Kedua, saya juga bertanggungjawab dalam merangka program-program dan polisi yang bersesuaian dalam menambah baik daripada konteks pemulihan itu sendiri, relapse preventionnya, dan dalam memastikan pegawai-pegawai ADK yang berada di lapangan juga mahir untuk mengendalikan program-program tersebut. Secara overallnya, pemulihan dalam komuniti ini boleh ditafsirkan sebagai satu penjagaan lanjutan ataupun satu proses rawatan dan pemulihan di dalam komuniti di mana klien-klien tidak berada di dalam institusi. Maksudnya mereka tidak dimasukkan dalam pusat pemulihan, tetapi melalui proses rawatan itu secara outpatient ataupun secara duduk di rumah ataupun secara di dalam komuniti. Selalunya mereka-mereka ataupun klien yang diberikan perintah di bawah pengawasan ini mempunyai tahap penagihan yang boleh terkawal lagi lah, yang terkawal, juga mendapat sokongan yang padu daripada significant others ataupun orang terdekat termasuk keluarga khususnya. Sebelum kita sebagai pegawai AADK, pegawai pemulihan, memberi pandangan dan syur kepada magistrate. Selalunya begitulah kriteria klien-klien pengawasan yang berada bersama dengan ADK di peringkat daerah ini. Di dalam komuniti ini juga kita ada 204 fasiliti pemulihan di seluruh Malaysia. 204 fasiliti pemulihan dalam komuniti ini menjurus kepada fasiliti seperti pusat khidmat, AADK daerah, pejabat AADK daerah sendiri. Kemudian kita juga ada beberapa rumah komuniti yang ditadbir dan ahli jawatan kuasanya merupakan ahli komuniti setempat. Dan rumah komuniti itu berada di dalam komuniti tersebut. Ini sebagai salah satu fungsinya adalah untuk memudahkan proses asimilisasi dan juga proses kembali semula klien-klien ini ke dalam masyarakat. Kemudian kita juga ada beberapa projek kolaborasi bersama agensi lain seperti rumah perantaraan. Rumah perantaraan ini adalah hasil kerjasama daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Rumah perantaraan ini memang disponsor penuh oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk klien-klien yang berada di area Kuala Lumpur khususnya, untuk mereka transit, bekerja, kemudian tempat tinggal sementara, membersihkan diri sebelum mereka semua pergi bekerja, dan pegawai-pegawai ADK ataupun pembimbing rakan sebaya kita ditempatkan di situ untuk membantu proses pemulihan sekiranya ada di kalangan mereka yang terlibat dengan permasalahan dadah. Begitu juga fungsi pusat khidmat. Pusat khidmat ini adalah untuk membantu mana-mana klien yang telah relapse ataupun perlu dapatkan bantuan secara bersifat institusi ataupun secara lebih komprehensif, maksudnya nak kena datang hari-hari. So pusat khidmat juga disediakan. Itulah antara fasiliti-fasiliti komuniti sekarang yang membantu klien-klien ini untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan sepanjang 2 atau 3 tahun mereka bersama dengan ADK. Saya menyeru kepada semua komuniti yang berada di luar sana, bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekarang adalah lebih kurang hampir 60,000 klien pengawasan yang berada di dalam komuniti kita. So, tanggungjawab kita sekarang adalah untuk memastikan mereka-mereka ini berada dalam keadaan yang disokong kepulihannya, disokong program pemulihannya, tidak diketepikan, dan dalam masa yang sama kita sebagai komuniti mestilah cakna dan alert serta peka sekiranya terdampaklah perkara-perkara di luar rutin, di luar kebiasaan berlaku di kawasan kita. Cepat-cepat hubungi ADK, dan kepada keluarga pula, kalau kita mendapati anak kita yang dahulunya okey, tiba-tiba rutinnya berubah, mungkin sebelum ni boleh bangun pagi, tidur pukul 10, pukul 11 malam, tetapi tiba-tiba berubah rutinnya, mula bersifat agresif dan kadang-kala meminta wang berlebihan, terjumpa pula barang-barang yang kita nampak, kenapa ada ubat ni, kenapa ada barang ni yang kita rasa kita tak ada pengetahuan dan kita tak pernah nampak. Cepat dapatkan bantuan daripada AADK
rujuklah kepada mana-mana page ADK. Kita ada page Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Kita ada banyak info, maklumat yang berkaitan ini di page Agensi Anti Dadah Kebangsaan sendiri yang pertama. Kemudian kita juga ada TV ADK yang akan memaparkan pelbagai kisah. Kita boleh lihat sendiri dalam TV ADK ini kisah sebenar kehidupan di belakang tabir pusat pemulihan itu bagaimana, tu yang pertama. Kemudian juga sesi orang kata tu macam sekarang sesi-sesi berkongsi dengan pakar-pakar daripada ADK sendiri, berkongsi nasihat bagaimana nak mengendalikan anak-anak yang terlibat dengan dadah. So banyak cara sebenarnya. Saya harap komuniti di luar sana juga seperti kami mempunyai semangat yang kuat untuk terus memastikan benteng pertahanan anak-anak kita ini tidak terlibat dengan dadah dipertingkatkan. So lebih baik cegah. InsyaAllah suatu hari nanti generasi kita adalah generasi yang sejahtera tanpa dadah. Terima kasih.